إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. إن لله وإنا إليه راجعون. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berjumpa lagi kita, alhamdulillah bernapas lagi kita pada pagi ini. Sesamalah kita mengingati antara satu sama lain dengan sembang talqin kita, ya, mana kita akan bacakan dulu sepotong ayat Al-Quran dan juga sebuah sabda Nabi kita, kan, sebagaimana biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Yang bermaksud, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah SWT serta dia beramal soleh dan mengatakan bahawa diri beliau adalah seorang Islam. Jadi seperti mana juga kata Nabi Muhammad SAW, laqinu mautakum, yang bermaksud talqinkanlah orang yang nak meninggal dunia di kalangan kamu dengan la ilaha illallah. Jadi alhamdulillah dua sumber panduan daripada agama kita ni telah pun kita baca. Jadi inilah berpandu kepada dua sumber Islam ni tadilah. Kita bergerak lagi pada hari ini untuk sama-sama memanfaatkan syariat Islam ni tadi dalam kehidupan seharian kita. Macam mana semalam kita dah beritahu, ya, daripada ucapan kita boleh menyebabkan kita ni dikufur pada Allah SWT. Sekali kita mengucap, ya, sekali kita mengucapkan benda yang baik, ya, Allah Ta'ala berikan ganjaran dengan pelbagai ganjaran. Tapi sekali kita mengucapkan benda yang kufur,
maka wajib pada kita untuk mengucap dua kalimah syahadah kembali. Kalau tidak, kita akan kekal bersama dengan orang kafir tu di dalam neraka sampai bila tanpa keluar lagi. Ya, kita daripada awal kita ceritakan sab'u mubiqat yang Rasulullah kata apa? 7 perkara yang boleh membinasakan Islam seseorang. Yang pertama tu tentang asyirku billah, menyentuhkan Allah, menyentuh pada perbuatan, menyentuhkan pada pandangan, menyentuhkan pada hati, menyentuhkan pada telinga, menyentuhkan kita Allah Taala pada setiap pergerakan kita. Nauzubillah, banyak sebenarnya. Bab asyirku billah tu pun tak habis cerita lagi. Ya. Jadi kita nak cerita sikit, tapi kepahaman dia berhari-hari. Sebab apa? Ni nama dia talqin. Kita mengulang-ulangkan cakap tu. Talqin tu sebenarnya dia pahat tu sekadar mati, bukan belajar lagi. Ya, orang yang nak mati ni ditalqinkan, di mana dipahatkan dalam hati dia perkataan-perkataan yang tepat tu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa pun ni audi ya. Jadi kita ni lah yang nak meneraju diri kita sendiri ke arah akhirat. Orang lain tak dapat. Kita buat dosa selama ni, kan? Itulah yang kita nak pikul sekarang ni. Borek kita punya bahu kita memikul. Kalau kita badan kita terasa borek, makna itu banyak dosa. Salah satu maksud. Yang kedua, banyak nak makan. Yang ketiga, kolesterol yang banyak, kan? Itu memborek badan kita. Dan yang kompak, itu yang parah. Kalau ada yang membolor. Kalau lembu kambing tu ada pedah, ini bolo sako langsung tak ada pedah, kan? Menyusahkan kita lagi ada. Bukan susah kita, anak-anak kita pun tu susah. Bayangkanlah, kita biasa je. Tapi biasa ada kita membolor benda-benda sako ni tadi, ataupun kita tak bolor, orang yang bagikan, ataupun kita terpijak tempat orang tanamkan, ataupun penjarakan dia punya sako terkena kat tempat tu kita pergi. Akhirnya apa jadi kat kita? Benda tu melokek kat kita dan borek kat belah. Apalah rasa dan punya ni bau ni borek nak, kan? Jadi kita terus borek tu maksud adalah maksud Kalau naik kereta, kita rasa kereta kita apa macam menyeret bondo ni. Adalah bondo menumpang kita tu. Kan? Jadi, banyak sebab lah kita ni terasa borek badan. Tapi nak meringankan badan tu senang je. Tapi nak buat susah. Apa dia? Baca Alam Nasrah berbanyak. Macam mana Rasulullah dulu dapat Alam Nasrah dulu, kan? Turun Alam Nasrah, maka terangkatlah bebanan yang morekkan badan dia. Rasulullah pun kena juga. Tu turunnya surah Al-Insyirah, Alam Nasrah tu turun untuk meringankan dia. Kiralah lepas macam-macam pengalaman hidup yang pahit maung yang Rasulullah tempuh, akhirnya memborekkan dia. Dan Allah Ta'ala turunkan sedikit ayat dia tadi pada Rasulullah untuk meringankan apa yang dibebannya. Macam itulah kita semua. Sedangkan Rasulullah tu, Nabi lagi Rasul pun kena impap juga dekat dosa, kena impap juga apa. Tapi dia tak ada dosa. Tapi apa yang impap dia? Kesusahan lah. Kita ni bertambah satu. Dosa yang impap kita. Dia tu maksum. Tak ada lokek kat dia dah. Tapi kuat dia dah semayang, kan? Bongkak kaki dia pun dia dah semayang. Kita tak bongkak kaki pun. Elok siap betul badan. Semayang tak ada juga, kan? Tapi tak apalah. Itu marin, itu semalam, itu 2 hari lepas, itu sebelum ni. Mula hari ni kita nak berubah lah. Sesama kita ubah. Jadi kita nak talqinkan diri kita ni. Kita ni adalah pendosa. Kita ni adalah pengkurang hajat. Kita ni adalah orang biadab, orang kasar. Orang buat maksiat, orang buat mungkar. Ni kita ni bersama berkumpul ni. Ustaz ni sembilan kat mana? Jalabu. Jadi kita berkumpul ni bukan kita ni jenis orang baik. Kita berkumpul ni orang yang jahat lah, orang nakal. Itulah diri kita sekarang. Ni kita berkumpul ke ramai. Kita bukan orang baik. Kalau orang baik, dia takut dengan Tuhan. Bila dia takut dengan Tuhan, dia tak buat macam mana kita buat. Kita ni macam-macam yang kita buat ni. Kan? Jadi kita tinggalkanlah benda-benda yang kita dah buat dulu. Kita bertobat lah.
Ni yang kita berkumpul ramai, kita nak bertobat dan kita sesama mencari jalan macam mana jangan jadi yang paling teruk Mustafa Kamal Atatürk yang kita cerita semalam. Tak terima kat bumi mayat Hui na'udzubillah min zalik. Kalau dah dekat atas muka dunia kena macam tu, agak-agak macam mana? Mustafa Kamal Atatürk tu, dia pasal dia tak nak syariat Islam, lepas tu dia bunuh orang yang bawa Islam, maka bumi tak terima dia punya tubuh badan dia. Fir'aun lah macam mana? Dikekalkan tubuh badan dia dah 4,000 tahun sampai kita masih boleh nampak lagi. Inilah dia yang kena laknatkan Allah Ta'ala dulu kan. Nampak tak? Nampak. Jadi kita dah nampak dah dua kita punya ketua depan kita ni. Tak Fir'aun, Mustafa Kamal Atatürk. Fir'aun tu mengaku Tuhan. Makna dia, zaman kita sekarang ni, memang kita tak nampak Fir'aun. Tapi kalau kita zalim, kita menipu, maknanya kita cuba menguasai orang dengan lidah kita, cuba menguasai orang dengan kekuatan kita, sama tak macam Fir'aun? Samalah. Aku Tuhan kau, kau kena tunduk pada aku. Aku yang bagi makan kau, aku bagi rezeki kau. Berapa ramai ibu bapa yang mengatakan sama sebiji macam cakap Fir'aun laknatullah tu. Sama. Kalau Dan tak bagi kau makan, mampus kau. Samalah macam Fir'aun yang dilaknat oleh Allah. Kita tak sedar. Kita ikut sedap cakap, ya kan? Rupa-rupanya tu deh. Sama, setanding dengan Fir'aun kita. Itu bab nak menguasai orang. Kita bercakap, ya kita je betul. Sama jugalah macam Fir'aun. Takut kerana apa? Tak diterima saat kematian dia untuk mengucap la ilaha illallah. Fir'aun tak dapat mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tak dapat. Malaikat turun, dia nak menyebut dia tu, masa dia nak terbenam dekat dalam air dah rapat tu, apa dia cakap dalam Quran tu kan? Sekarang aku nak beriman pada engkau lah Tuhan Musa dan Tuhan orang Bani Israel. Baru nak mengucapkan la ilaha illallah tu, malaikat Jibril turun, dia ambil tanah dekat kat laut tu, dia tak sempat nak mengucap la ilaha illallah, tak dapat dia mengucap dah. Sebab itulah dia mengaku dia boleh menguasai orang, dia handal benar, dia belajar ilmu, dia yang paling hebat. Sama macam Fir'aun lah. Na'udzubillah min zalik. Tambah pula, kalau belajar Al-Quran, dia saja yang benar, dia saja yang tahu. Orang lain tak boleh. Jangan ikut orang lain. Ikut Dan saja. Na'udzubillah min zalik. Tu dari kita jadi Fir'aun dari segi ilmu pengetahuan. Tapi dari segi pencarian rezeki ke, dapat hasil nikmat yang berlebihan pun, kita jadi Fir'aun juga. Saya takut Fir'aun dan Qarun sekali, kan? Tak ada sedekah, tak ada zakat, tak ada semua, jadi Qarun lah pula kita. Banyak kita ni nak ikut Rasulullah dan Nabi-Nabi dan Rasul serta para sahabat Nabi. Macam tu contoh dia kan. Ulama-ulama kita nak cerita ikut macam tu. Ini pergi ikut kan 2-3 orang yang termaktub dalam Quran yang kena ponggo kat api neraka tu buat apa? Tu kita berkumpul ni, kita tak nak dah. Kita dah tahu diri kita ni pendosa. Sama macam mana yang ada sifat Fir'aun, ada sifat Qarun, ada sifat Iblis, ada sifat macam-macam jahat ada kat diri kita sebelum ni. Sebelum ni lah. Jadi kita pun tak nak dah jadi macam mana diorang ni. Apatah lagi macam Kamal Atatürk kita tak nak dah. Sekarang kita berkumpul ramai, kita talkinkan diri kita sendiri. Wahai diri, kau nak mati, kau jangan mati yang buruk. Biarlah kau mati yang baik. Buruk tak diterima kat bumi. Parah betul. Kalaupun kena bodok, kena kat dalam mana tinggal dosa sahaja, Allah boleh ampunkan. Tapi kalau dicampak keluar daripada tanah tu yang kita nak ditanam tu, lagi parah lagi daripada berair dalam kubur tu, kita ditanamkan tu, lepas tu kita dihimpit dengan batu ataupun kita dipijak, lepas tu dia ditanam, dia kambuh dengan tanah. Lebih baik lagi keadaan tu daripada kena campak keluar. Tak boleh masuk ke dalam tanah tu. Na'udzubillah min zalik. Itu Allah Ta'ala dah murka sangat tu. Na'udzubillah min zalik. Ada tak lebih tu lagi daripada tu? Ada. Apa dia? Berubah muka jadi buruk, jadi anjing jadi pun semua. Allah Akbar, ni lagi buruk. Yang ini kita lagi dekat nak ujung dunia ni, tiba-tiba berubah jadi maweh muka kita. Bila dibangkit kepada masyarakat esok, muka maweh juga kita. Aduh, na'udzubillah min zalik.
Takut kita kan. Jadi kita tinggal masuk tak berapa banyak ni lagi dah. Umpamakan ni lah dalam bulan puasa ni. Daripada awal kita sembang. Lah tengok lah dah nak ujung dah. Alah tak sampai tu, tak sampai ni, tak banyak Quran habis, tak apa bab agama minta maaf. Bulan puasa tetap dah nak habis. Nak jumpa dia, tunggu tahun depan sekali kalau hidup lagi lah. Yang ini masalahnya, tak tahu kita hidup tak hidup lagi. Saya pun nyari tak hidup lagi itu kan. Baca cerita orang main tentang kematian, nak talkin ke orang semua. Allah test pula. Dugaan, mak kata piramid. Kena. Kita dah bercakap, kita bertanggungjawab atas apa yang kita cakap. Betul tak betul. Jadi Allah Ta'ala test lah dekat situ. Masuk belajar SPM. Ada dia punya percubaan. Ada yang betul-betul dia kan. Macam tu kita ni. Dugaan. Apabila kita berbuat satu, pasti ada dugaan selepas tu. Jadi semua benda ni kita kena tanggung. Inilah risiko dia. Kita berjual beli dengan Allah SWT. Kita jual nyawa kita dengan Allah Ta'ala. Kita jual jiwa kita dengan Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita hamba dia. Kenalah jual kat dia. Siapa lagi nak beli? Kan? Takkan nak serah pada iblis pula. Takkan nak serah pada manusia Fir'aun, manusia Qarun, manusia tak nak dah. Kita nak serah pada Allah Ta'ala. Jadi kalau dah kita berniat macam tu, kenalah bertekad dan berazam untuk menyerahkan diri kita pada Allah Ta'ala. Kita ni pendosa semuanya. Tak apa. Allah Ta'ala tu pengampun. Itu sebab kita berkumpul ni. Tinggal berapa hari lagi untuk habiskan Ramadan ni. Kita masuk sekolah Ramadan ni kan. Masuk sekolah pondok Ramadan ni. Jadi inilah kita sama-sama berfikir. Aku nak mati, aku nak bawa apa? Allahu Akbar. Dah tak ada masa lagi dah. Dah nak habis waktu. Macam mana kita rasa dah nak habis, nak raya? Allah. Sebenarnya orang Islam ni, dia beraya dalam sebulan tu. Sebulan Ramadan ni kita beraya. Dengan tarawih dia, dengan menahan lapar dahaga kita waktu siang. Beriasakan kita. Kita menjual diri kita pada Allah Ta'ala dalam sebulan ni. Menjual sekuat-kuat penjualan kita jual pada Allah Ta'ala. Macam mana kita pergi tengok dekat pasar tu kan, pasar malam, pasar putu. Lelong, RM1, RM2, RM3, RM3 ni, satu ni dua, beli dua dapat satu, apa semua kan. Yang sana pun cakap macam tu juga, berlawan-lawan. Macam tu kita dalam bulan puasa ni. Berlawan-lawan menawarkan macam-macam diskaun, macam-macam apa semua kan. Riang tak? Riang. Kita pun pergi pasar tu, best dah. Meriah betul. Macam itulah kemerihan dalam bulan Ramadan. Di siangnya, walaupun sunyi sepi, mulut tak bercakap, walaupun kita menahan lapar, kita diamkan diri kita, perut bunyi, kita tetap diam. Sebab apa? Kita menjual diri kita pada Allah Ta'ala. Itu kita sedang menjual diri kita pada waktu siang. Allah Ta'ala kata apa? Ganjaran dia hanya Allah saja yang tahu. Itulah tujuannya Allah Ta'ala bagi sebulan. Supaya kita jual diri kita pada Allah Ta'ala. Menjual diri kita pada Allah SWT. Jadi bila dah berbuka saja, alhamdulillah kita jual diri kita lagi. Dengan apa? Dengan kita pergi berjemaah dekat masjid lagi. Kalau sebelum ni kita tak pergi, masa ni kita boleh sebulan ni kita tumpu betul. Lepas tu bangun tengah malam tu qiyamul lail lagi. Kita pergi iktikaf dekat masjid. 10 malam yang terakhir ni buat lebih lagi. Untuk apa? Mencapai cita-cita malam Lailatul Qadar yang kita tak tahu mana malamnya kan. Allah Ta'ala sediakan satu malam je. Tapi waktu siang ni, setiap 30 hari tu, kalau cukup 30 hari lah. Kalau 29 dah. Setiap itu ganjaran ni Allah yang tahu. Best betul kita. Beraya betul kita. Menjual diri kita ni pada Allah Ta'ala. Macam mana terjerit orang dekat diskaun 2, satu di 4, 5, 6, apa semua kan. RM10. Meriah betul kita dalam bulan Ramadan pada waktu siang. Tapi tak dengar. Kita jual beli kita dengan Allah Ta'ala, kita tak dengar. Kita cuma Allah, aku puasa. Minta maaf, aku tak nampak orang ni bulan puasa, aku puasa. Ni bulan puasa weh. Kita menasihati antara satu sama lain. Kita puasa, jangan mengarut, jangan buat benda-benda yang tak faedah. Jadi alhamdulillah bila kita berubah macam tu, Allah Ta'ala pun kata apa? Aku tidak mengubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri mengubah nasibnya. Tengok. Dengan bulan puasa ni tadi kita boleh berubah. Kan 11 bulan tu kita mencarut, kita berapa semua buat benda-benda macam bukan. Tapi sebulan ni kita cuba bertahan.
Tengok Allah Ta'ala bagi kau bertahan sebulan ni, kau belajar, kau berlatih sebulan ni, lepas sebelah bulan lagi akan datang sebelum masuk yang pun kau pertingkatkan lagi apa yang kau belajar pada tahun ni punya madrasah Ramadan. Kau bawa, kau stay kan kau buat sampailah berjumpa bulan Ramadan, lepas tu kau up lagi pula tahun depan. Macam tu kita berubah melalui bulan Ramadan ke bulan Ramadan yang satu lagi. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan nak berubah, Allah memandangnya. Ya, kita ni sembang apa? Sembang orang dah hakuk pada Allah sebenarnya. Sama kita dah hakuk. Sesama kita buat jahat, sesama kita meninggalkan syariat Islam, sesama kita mengamuk bila Allah Ta'ala bagi ujian kita sebelum ni kan. Jadi ni kita tinggal beberapa hari lagi, ya Allah, aku dah nampak diri aku ni, aku banyak bersalah pada kau. Ya, orang sana, orang lain daripada aku semua dah buat baik. Orang lain daripada aku semua dah pergi jemaah dekat masjid. Orang semua dah bangun tengah malam, dah buat duha apa semua. Aku tak je buat lagi, ya Allah, minta ampun lah ya Allah. Itulah kita sebagai seorang Islam ni kan, nak bawa diri kita kepada Allah Ta'ala lah. Tapi kita tak dapatlah kita buat macam orang dah baik tu. Kita jahat. Jadi kita nak buat baik, kita tempuh kejahatan kita dulu. Kita kena bertaubat dulu. Ya Allah, aku dah buat macam ni, minta ampun, taubat aku, ya Allah. Orang yang dah baik tu, dia buat, dia seronok dia buat. Lantak dia lah, tu hal dia dah lepas. Kita bincang di kita ni yang dah buat masalah ni, dengan melanggar peraturan Allah, dengan tak ikut Nabi Muhammad SAW, dengan melanggar cita-cita orang ahli sufi, cita-cita orang soleh, semua kita kata kita baik, kita bagus apa semua ni kan, kita gangster sangat, kita apa semua. Sekarang baru kita dapat tahu umur tak berapa panjang lagi, bulan puasa pun dah nak habis lah. Tak ubah apa benda lagi. Ya Allah, bangun tengah malam tak ada. Iktikaf kat masjid tak ada. Tengah hari bulan puasa asyik tidur je. Nak elakkan kejahatan, aku tak campur orang, aku nak duduk kat rumah aku je. Memang betul jugalah macam tu kan. Tapi kita fikirlah, kita nak berubah ni. Kalau kita asyik tidur je sebulan, lepas tu kita bongkar balik, bangun balik, buat perangai lama balik, ya tak perubahan apa-apa lah kita. Kita nak berubah. Tak dapat banyak, sikit. Kalau sebelum ni, semayang ujung-ujung. Semayang tak semayang. Jangan marah kita kalau orang kata kita tak semayang. Semayang. Tapi gongak-gongak, ujung-ujung. Tahun ni kita ubah sikit. Ya Allah, aku bertekad. Aku akan berlatih diri aku selama setahun ya. Supaya aku lengkap solat aku. Lengkapkan dulu. Kan? Janji buat 5 waktu. Ujung ke apa ke buat. Yang penting aku pasak diri aku. Keluar dari madrasah Ramadan ni, aku nak sembahyang 5 waktu, full 5 waktu. Tak kira Jumaat ke apa ke, aku mesti nak buat. Jumaat sebelum aku tertinggal, aku nak pergi. Setiap Jumaat aku mesti nak pergi. Ada satu je, ya. Satu je kita nak jaga solat kita saja, ya Allah. Tak dapat nak buat waktu dah. Aku ni orang jahat, ya Allah. Sebelum ni meninggalkan solat je. Sekarang aku nak buat, nak cukupkan waktu, cukuplah. Ujung pun ujung lah, ya Allah. Yang penting tolong ingatkan aku nak apa ni. 11 bulan sebelum Ramadan lagi, maknanya aku dah steady dengan solat aku dah, ya Allah. Jadi kalau mati pun kau kira lah aku sedang nak berubah, nak solat betul-betul 5 waktu, ya Allah. Minta tolong, ya Allah. Itu salah satunya kan, kita nak jaga solat kita. Mudah-mudahan madrasah Ramadan ni membentuk jiwa kita untuk full 5 waktu dah sampailah ke Ramadan yang akan datang. Itu tekad kita. Kita dah jual beli selama sebulan pada Allah Ta'ala ni. Mana kita mesti keluar dengan satu tekad. Apa dia? 5 waktu aku akan genggam selepas ni. Aku tak kira lah apa benda yang berlaku. Orang baik ke, orang jahat daripada aku. Itu dia punya pasal. Sekarang aku sampai masa, apabila azan saja, wajib pada aku terus buat. Sebab solat itu wajib. Jadi kita keluar madrasah Ramadan kali ni dengan menjaga solat kita 5 waktu sehari semalam. Kita nak ikut Nabi Muhammad SAW dan berkeras kita, berjuang kita untuk menegakkan 5 waktu ni. Dan nak mati ke matilah. Yang penting aku bertekad 11 bulan akan datang ni, keluar dari Ramadan ni 5 waktu aku jamin lengkap. Kita bercerita ni atas dasar kita semua dah banyak ninggalkan solat, dah semua banyak ninggalkan puasa, semua dah tak bayar zakat, apa semua kan. Ya kita nak berubah lah ni. Jadi orang kalau terasa baik, terasa bagus, dia masuk dalam grup kita ni,
Kita orang bukan nak halau dia lah kan. Tapi kena faham lah, di kita ni semua orang tak baik masuk dalam ni. Kita nak berubah ni. Tak ada lah rasa diri kita ni bagus dah. Kita rasa memang kita ni ahli neraka berkumpul ramai ni. Kita bukan cakap apa sembang tu. Memang kita rasa dah, memang kita ahli neraka. Banyak perbuatan kita ni memang tak terima kat Allah Ta'ala. Aduh, ni kita berkumpul ni. Sesama berdosa ni, sesama buat jahatnya, sesama tinggalkan benda-benda fardu, sesama mengapu selama ni. Kita berkumpul ramai, kita tengok diri kita. Sebab apa? Kita tak naklah jadi sampai Mustafa Kamal Atatürk yang tak diterima bumi. Kita tak naklah tenggelam dekat dalam laut, lepas tu diawetkan kita sampai 4,000 5,000 tahun. Kita pula jadi contoh bagi kejahatan. Na'udzubillah min zalik. Tak nak kita dah. Itu yang kita nak berubah ni. Kita minta, ya Allah, tolonglah ubahkan nasib kami ni, ya Allah. Kami nak berubah, kami nak berjuang ke arah Engkau, ya Allah. Tolong bantu kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu sebabnya saya kata bincang dalam perbincangan kita ni, jangan bercerita, jangan bertanya soal jawab. Kita ni sedang menilai diri kita sesama. Kita bukan orang baik. Macam Tok Turu, macam apa semua orang soleh tu. Kita ni orang buruk. Kita orang badui. Yang saya buat perumpamaan dulu kan. Kita ada dalam satu kisah tu. Seorang badui datang berjumpa dengan Rasulullah. Dia sedang dia menggala kambing. Kemudian lalu dekat Mekah sana. Dia teragak dia jumpa Rasulullah. Dia pergi jumpa Rasulullah, dia tak ada lah buat amal apa. Macam kita ni lah. Gongak sana, gongak sini, berdosa macam-macam lah. Kita buat hal kan, mengumpat orang semua. Dia pun jalan, datang. Rasulullah sedang sedang dalam keadaan berdiri tu dengan sesahabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lepas tu dia pun beritahu siapa aku ni pengurus kambing sedang jalan lalu kat sini. Tadi aku teringat lah, aku ni tak tahu apa-apa ni, aku jahil. Lepas tu aku ni banyak langgar benda-benda yang agama suruh aku tak buat. Jadi ya Rasulullah, tolonglah kau bagi tahu aku. Aku nak buat benda yang wajib ni, benda yang wajib saja. Yang lain aku tak nak buat. Yang wajib ni aku nak buat. Boleh tak ya Rasulullah? Boleh. Apa dia ya Rasulullah? Kau cakap dah. Aku buat tu je. Lain aku tak mampu dah. Aku buat tu je. Kau solat 5 waktu, kau jaga betul waktu tu. 5 tu. Okey, aku takkan buat lebih, aku tak akan buat kurang. 5 waktu, itu saja aku buat. Lagi? Puasa sebulan di dalam bulan Ramadan. InsyaAllah, ya Rasulullah. Sebulan tu, bila semua orang berpuasa, aku akan turut puasa. Tapi itu sajalah yang aku akan buat. Aku tak mampu buat benda lain dah. Itu je sebulan tu. Boleh ya Rasulullah? Boleh. Okey. Lagi ya Rasulullah, nunaikanlah zakat. Kau dah banyak kambing semua tu. Cukup haul, cukup nisab. Kau keluarkan zakat. Atau kau bersedekah lah. Aku berzakat je lah. Sedekah tu aku tak tahu. Aku tahu zakat. Benda yang wajib. Aku nak yang wajib. Okey. Zakat tu wajib. Ya. Dah cukup dia punya apa. Kau pergi hantar ke Baitul Mal, pergi apa kak? Yalah ya Rasulullah. Lagi apa ya Rasulullah? Kau buatlah haji sekali je semua hidup. Dia punya wajibnya sekali je semua hidup. Kau nak buat berkali-kali pun kau mampu, itu jadi sunat dah. Tapi yang wajibnya sekali je. Yang pertama kau buat tu saja yang wajib. Dia tak buat banyak dah, sekali cukup lah. Dan buat benda wajib dah. Okey. Ni cara kita cakap sama kita lah. Sebenarnya hadis tu dia lebih fact lagi. Yang ni cara kita nak faham kan. Orang kampung lah, orang badui datang jumpa Rasulullah. Takkan dia nak buat macam orang bertamadun, macam orang terpelajar. Dia orang kampung, orang macam kita. Ni lah sembang je ni. Oh ya kan Rasulullah. Oh ni. Memanglah dalam hadis tu yang dikarang dekat ulama tu, fakta je. Kita ni bersembang kan. Memang macam tu lah. Tak keluar pun dia bermaksud hadis tu kan. Jadi bila dah habis tu je saja Rasulullah. Cukuplah tu je yang wajib ni dalam Islam ni. Kau jaga tu. InsyaAllah ya Rasulullah, aku akan jaga perkara yang kau bagi pada aku ni. Tak terkurang, tak terlebih.
Okey, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Dia berbaring berjalan. Dalam perjalanan tu sebab bertanya, macam mana tu ya Rasulullah? Setakat yang wajib buat, sunat-sunat tak buat. Qad aflah. Kalau dia buat, qad aflah. Kalau dia buat itu sahaja yang wajib sahaja, dia dah berjaya dunia dan akhirat. Itu Rasulullah cakap. Mana kita yang penjahat, kita yang pendosa apa semua dapat buat berkekalkan yang wajib tu pun, alhamdulillah kita tak mampu dah buat macam orang yang berbaik tu kan. Dan bekerja, dia bangun tengah malam dengan bekerja dia, dengan duha, dengan apa semua, dengan pergi ke masjid-masjid, ke surau apa semua. Sedih ya kita kan. Kita tak mampu buat macam dia orang. Kita macam orang Badui tadi, menjaga kat apa kambing kat tengah padang pasir. Mana berjumpa orang? Yang itu tengah padang pasir. Kita ni tengah orang ramai, tengah dengan apa, kita terikat dengan kerja kita. Kena pula driver trailer kan. Dari pemandu. Bila masuk kita nak pergi ke sana kemari tu, tak ada dah. Atas lori tu je lah. Sampai bila. Bila kalornya. Tak dapat dah. Orang cerita boleh lah. Oi, kau duduk Korea ni. Siap bergambik lagi nama kita kalau tak pergi Jumaat. Dia tak tahu. Kita driver lori. Jemaat kita nun dekat Johor. Nun dekat Sabah. Nun dekat semua. Dia tak tahu. Tahu nama kita tak ada kat Korea tu. Memang tak ada kat Korea tu. Sebab kita kat luar. Kerja kita tu telah mengikat kita. Tapi jadikanlah kerja kita tu sebagai ibadah. Yang ni kita nak tukar ni. Kalau dulu kita bawa trailer, kita orang musafir boleh minum, boleh tak puasa. Sayanglah kita. Jadilah Badui ni tadi. Kita buat yang wajib cukup lah. Tak dapat buat sunat Isnin Khamis apa semua tu. Puasa 6 tak dapat, tak apa. Yang penting sebulan ni kita jaga sungguh-sungguh. Kita jual diri kita pada Allah Ta'ala di waktu siangnya. Tak dapat malam, dapat siang tu bertahan apa semua kita berpuasa dengan jaga solat di waktu. Dah lah. Tak mampu kita buat lain macam orang nak pergi berceramah ke apa semua kan. Biarlah dia kutuk kita tak pergi apa semua. Nak macam mana kita dah macam ni. Jadi kita kena tahu juga. Dia harga diri kita kan. Ni kita ni orang Badui, semua yang sama kita apa ni, sama setara orang Badui dah. Tak mampu kita buat lebih-lebih dah. Kita duduklah dalam keadaan kita ni. Rasulullah kata apa? Kalau kita buat benda yang apa disuruh ni tadi, yang di rukun Islam ni, mudah-mudahan selamat kita dunia akhirat. Tak ada khusyuk, tak ada manis, tak ada apa semua. Yang ada khusyuk, ada manis pun semua tu, orang-orang yang baik-baik tu. Macam kita ni tak payahlah. Memang tak ada lah khusyuk kita ni. Yang penting dapat syok 5 waktu tu, jadilah. Dia semayang. Kita sakat tu je lah. Tak dapat macam orang baik tu dah. Kan? Sedarlah diri kita sendiri. Selama ni kita mana ada baik pun kan. Kita ni buat jahat je. Kita ni asyik ngatur orang je. Kita ni banyak tinggalkan benda-benda surau agama. Jadi mana nak dapat khusyuk kita ni kan. Tapi khusyuk ke, terlebih khusyuk ke, tak khusyuk ke, semuanya pasti akan mati. Yang ini yang pastinya. Hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah Ta'ala sampailah datangnya kematian. Itu adalah benda pasti. Yakin tu benda pasti. Benda yang memang akan berlaku. Jadi inilah kita berkumpul sebagai seorang yang pendusta, pembongak, penipu, sembang lebih, sembang kencang, tak tunai tanggungjawab, tak tunai hak keluarga, tak tunai hak ibu bapa, tak. Inilah kita berkumpul ramainya, bau busuk kita semua ni. Sesama bau lumpur, sesama bau pelembah lah ni. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah tangan saya dah okey dah. Wallahu a'lam bisawab. Tak tahu. Itu Allah Ta'ala punya kerja kan. Kadang orang datang kat saya ni, saya tak reti bubek, tak ada benda saya reti dah. Macam orang Badui ni lah, kita sedar diri kita. Seorang yang, entahlah. Seorang yang pendosa kan. Tiba-tiba orang datang menghadap, minta doa. Dia tahu, ya Allah, malu nak minta apa Allah Ta'ala tu. Tapi nak buat macam mana orang dah datang kan. Berdoa jugalah berkat-berkat tuan-tu kita yang soleh apa semua tu. Ya Allah, tumpah berkatlah dia orang ni. Aku tak ada berkat, tak ada apa semua dia dah. Aku ni aduh, sama macam dia orang juga ya Allah. Aku tak ada apa-apa. Jadi saya tolak lah. Segala apa yang berlaku tu bukan daripada diri saya. Minta maaf. Semua itu adalah keberkatan daripada guru saya yang soleh tu. Yang keturunan Rasulullah tu. Kita tak ada apa-apa. Kita kosong.
Orang datang, kita doakan jo dengan berkat diorang semua tadi. Kita tak ada apa-apa. Kita hanyalah seorang badui yang cuba nak mengorak langkah, nak berubah ni tadi. Supaya kalau mati besok, biar Allah nampak kematian kita tu. Biar dia kenal kita ni, sentiasa ingat dia. Dah lah. Tak dapat benda besar-besar. Dah terlambik, dah tua, dah ranyut, dah. Apa benda kita nak buat ni? Islam ni agama paling mudah kan Ustaz? Yo, paling mudah. Memang Islam ni mudah saja. Yang susahnya bila kita memandai, kita tak tahu, kita memandai, itu yang susah. Islam tu kalau dia tahu, dia senang. Bila tak tahu tu yang susah. Contoh dia, hari ni kita berzikir 2000 kali. Besok pun 2000 kali. Lusa pun 2000 kali. Cukup sebulan dah letih. Mulalah ala ya Allah. Apalah. Tak tahu lah 2000 hari ni nak buat 200 lah. Hari ni buat 200. Besok lagi langsung tak payah. Lusa pun tak payah. Apa semua. Jadi kita menyusahkan diri kita sendiri. Ada jalan senangnya untuk mengingati Allah ni. Yang kita bawa dalam maksud dekat sini. Ingat Allah 24 jam dalam diri kamu. Diri ini. Selagi mana masih ada dekat dalam tubuh badan ni. Makna dia masih bergerak, masih apa semua. Dia masih mengingati Allah. Tapi bila dicabut, wallahu alam bissawab. Senang tak? Senang je. Senang je. Kita puasa. Kita solat. Kita bayar zakat. Kita pergi nak haji. Senang tak? Senang pula, susah ni pula. Tak ada susah pun. Itu badui itu boleh buat kan? Dia berpalingnya tu kata, aku takkan buat lebih daripada tu, takkan kurangkan. Tu saja buat. Kita ni orang Arab badui lah ni. Kita nak mengorak langkah. Jadi macam kita bukan tahap sahabat, bukan tahap bukan tahap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahap badui ni tadi baru nak belajar buat agama. Inilah diri kita. Jadi nak belajar kena belajar dekat luar sana lah. Tak dapat nak kita ikuti kuliah, tak dapat nak pergi kuliah kat Masjid Surau. Tak susah sekarang ni. Dalam handphone kita ni je kan, buka je Ustaz Kazim Azlias, Ustaz Azhar Idrus, Ustaz Badli Shah, Ustaz macam-macam Ustaz ada. Buka je. Saya sendiri pun saya belajar juga, saya mendengar juga dia orang punya cakap Ustaz Abu Samadnya. Tinggal lagi ada beberapa perkara yang mungkin berselisihan. Macam Ustaz Abu Samad, dia kata apa? Waktu insaf tu adalah waktu wajib kita menahan diri. Maknanya tak boleh makan, minum lagi. Itu satu pendapat daripada mazhab Imam Syafi'i. Tapi Ustaz Zaidul pula, selagi tak keluar azan subuh, selagi tu boleh kita makan. Itu pendapat Imam Syafi'i juga. Dua cara ikut Imam Syafi'i. Siapa yang tak kata Imam Syafi'i itu bid'ah lah, dia boleh guna pakai ni. Kalau dia kata Imam Syafi'i bid'ah, janganlah pakai benda ni. Pergilah cari, buatlah sendiri keputusannya kan. Carilah. Jadi kita ni ikut Imam Syafi'i. Saya tak pandai dah. Yang kita ni mengikut je. Kita tak pandai benda. Kita ikut apa yang dia dah cakap, kita buat lah. Dua. Nak imsak tu berhenti, boleh. Nak azan subuh tu berhenti, boleh. Dua-dua. Dua-dua boleh pakai. Tak ada hal dah. Itu zaman kita ni. Zaman Rasulullah dah berlaku dah benda ni. Depan Rasulullah berlaku dia. Apa dia? Sahabat kata, kita semayang awal waktu adalah seafdal solat adalah awal waktunya. Sebab Nabi cakap yang tu. Betul. Lepas tu ada beberapa sahabat lah. Tetapi waktu isyak dah bangun tengah malam nanti barulah afdalnya waktu solat isyak. Waktu tahajud lah yang paling afdal sekali, betul tak? Jadi satu kata awal waktu azan isyak solat tu itu afdalnya. Satu kelompok ni kata dah bangun tengah malam kan, dekat 1.45 pukul 2 tu kan, bangun kita buat solat maghrib sekali dengan qiyamul lail, semua sembahyang sunat yang ada kita buat tu sampai diakhiri dengan witir. Itu waktu je yang waktu afdal. Takak juga zaman sahabat dulu daripada Rasulullah. Dua-dua bentangkan pendapat sabda Rasulullah. Dua-dua mengatakan benda tu betul. Quran dan hadis semua. Macam mana? Rasulullah kata dua-dua betul.
Macam tu lah dengan pendapat-pendapat ulama ni. Dua-dua tu betul. Jadi bila dua-dua tu betul, mana-mana kita nak pakai, yang mana-mana kita sudi, kita pakai rasi kita. Teragak kita kata afdal sembahyang isyak awal, kita sembahyang isyak awal. Berjemaah kita kat masjid. Tapi kalau dah kita tengah malam sekarang, kita seseorang je. Dah tak ada pahala jemaah lagi dah kan. Tapi kalau kita sesama ramai kita sembahyang jemaah kan, isyak waktu tahajud kan macam mana? Boleh tak? Kita datang masjid. Boleh juga Rasulullah kata. Buat dah kat situ kan. Tak ada apa-apa. Jadi Islam ni mudah, jangan dipersusahkan. Tapi naklah tahu apa benda yang kita nak buat. Jangan kita memandai. Kalau kita memandai, parahlah. Memang jadi susah lah. Suatu senang. Ni macam ni kan. Saya bawa pengertian, setiap orang tu kena ingat Allah dengan nama Allah. Ramai petikai kan. Mana ada Nabi buat? Dia kata macam tu. Bila ada benda yang Nabi tak buat, tak semestinya benda tu haram. Tu kena mengaji. Yang ni tu kalau saya temerang dia katakan tak ada Nabi tak buat. Temerang betul. Sebab apa? Banyak hadis lagi yang dia tak tahu. Dia boleh bercerita ni temerang hadis palsu semua. Dia tak nampak benda tu dari segi ilmu. Sebab tu dia menidakkan Imam Syafi'i, menidakkan ulama-ulama hadis. Buruk sangat kelakuan orang muda ni. Mengatakan dia je betul, orang lain semua salah. Masuk ulama-ulama salah. Jadi kita ni lah yang ada pendidikan kita yang nak mati ni kena tapis betul-betul. Dakwaan-dakwaan orang yang mengatakan dia pandai ni. Sombong. Penyakit sombong ni susah. Orang lain semua salah, dia je betul. Na'udzubillah min zalik. Susah agama nampak. Tak banyak. Rasulullah tu tak banyak cakap pada orang-orang tu. Dia kata kalau Rasulullah tak cakap, dia tak timur. Lantak kau lah. Kau janganlah babitkan kita pula. Kau tak nak zikir Allah Ta'ala, lantak kau lah. Allah cakap dalam Quran tu kata apa? Fazkuruni azkurkum. Mudah aja dia cakap. Tapi puak ni kata Nabi tak buat. Lantak engkau lah. Nabi yang bawa Quran tu takkan dia tak buat. Dia tak adalah cerita depan-depan suruh hadis macam sini. Kau kata do'if hadis tu. Ada sebenarnya. Rasulullah kata apa? Tapi di do'if kan, dia kata tak boleh pakai hadis tu. Apa dia? Akhir zaman nanti tak akan berlakunya kiamat selagi mana ada orang yang mengasihi Allah dalam diri dia dengan lafaz Allah. Tu tugas saya ni tadi. Kita ni sebagai orang jahat, orang biadab, orang yang apa semua, kita sedari tu. Jadi kita nak kembali pada agama kita. Kita nak kembali pada Rasulullah. Kita nak kembali pada Allah Ta'ala. Walaupun kita pemandu trailer, walaupun kita polis, walaupun kita askar, walaupun kita doktor, walaupun kita ustaz, walaupun kita tok guru, kita kembali pada Allah sesama. Tambah pula macam kita ni, orang yang banyak dosa, orang yang banyak buat maksiat, orang yang sembang kencang, sembang lebih, kita merasa diri bagus daripada orang lain. Inilah diri kita ni, kita nak berubah. Yang penting apa? Kita nak ingat Allah. Mudah-mudahan bila kita mati, Allah punya dah dia dapat menyebut nama Allah. Dah lah. Jadi kita berusaha nak ingat nama Allah di akhir waktu. Kena berusaha daripada sekarang untuk ingat Allah dalam jiwa kita masa kita masih hidup. Supaya bila mati besok akan terus terjalannya zikir Allah. Itu tujuan kita bersembang. Talkinkan kita dengan nama Allah dalam diri kita. Jadi barulah senang kita hidup sebagai seorang badui di padang pasir kan. Kita dapat buat tu saja, tak buat macam orang berbaik tu. Nak buat macam mana? Kita tu je kederat kita ada, tu je sedikit ilmu yang kita dapat. Buat dah apa yang ada kan. Orang tu nak berzikir beratus-ratus satu hari, lantak kau lah. Kita kata apa? Ni jalan mudah sebenarnya. Rasulullah cakap perkara yang Allah Ta'ala dan Rasulullah suka ialah dawamuha, benda yang dia buat setiap hari. Dawam, maknanya dia sentiasa dibuat tu je. Jadi macam mana caranya? Kita kata, ya Allah, aku tak mampu nak berselawat,
kecuali sekali sehari. Aku tak mampu nak sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar kecuali sekali sahaja sehari. Aku tak mampu baca khatam Quran satu kali sehari. Aku baca 3 kul huwallah aja, 3 kali kul huwallah pun jadilah ya Allah. Kita ambil yang sikit-sikit saja tapi kita buat hari-hari. Jadi kita buat hari-hari, Allah Ta'ala akan pandang benda tu, jadilah. Kita buat hari-hari benda tu. Macam saya memulakan zikir kita kan, apa yang saya mulakan tu tadi. Itu je yang mampu kami, ya Allah. Kita buat duduk sini, kita berzikir. Tu je yang kita buatkan. Sesama kita berzikir, apa yang saya zikir awal. Tu je mampu kami, ya Allah. Pendosa ni, ya Allah. Tu yang kami mampu sebut. Tak mampu baca orang berbaik tu. Buat beratus-ratus beribu kulu kili. Bawa pegang tasbih apa semua kami tak mampu, ya Allah. Kami dapat sebut tu je sekali dalam sehari. Esok kami buat lagi, berkumpul lagi, kami baca benda yang sama, ya Allah. Tu je kemampuan kami. Itulah dia kita ni, orang Badui, orang yang kasar, orang yang berdosa, orang yang tak dapat ikat diri dengan agama. Anulah diri kita ni. Jadi sekurang sebelum mati, sebelum tinggalkan bulan Ramadan ni, dapatlah satu ilmu kita. Apa dia? Kita nak buat satu je, tapi hari-hari kita nak buat sampai kita mengembuskan nafas kita yang terakhir. Itu yang kita nak berkumpul ni. Itu yang kita nak sama-sama pahat dalam hati kita. Talqin diri kita supaya ingat Allah semata-mata. Dekat dalam hati kita. Kita sebut nama Allah. Dekat lidah kita, tu yang kita nak baca. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sekali dia dapat, ya Allah. Lepas tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekali saja, ya Allah. Lepas tu, bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu je, ya Allah. Nak baca 30 juz tak mampu dah, ya Allah. Tapi Rasulullah kata sama macam 3 kali qul Allah tu sama macam baca dah khatam dah Quran. Tu saja yang kami mampu, ya Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali je, ya Allah, orang tu buat banyak kami tak mampu dah, ya Allah. Kami ni orang Badui je, orang kampung ni. Kami tak kerti benda ni dah. Kami ni sembang kencang. Kami ni tak adalah faedah hidup kami ni. Busuk lah kami ni, ya Allah. Jadi kita rasa rendah diri kita dengan keadaan kita ni. Kita buat sekali cukuplah. Orang yang berwangi-wangian, orang yang hebat pergi ke masjid ke surau apa semua tu, yang pergi belajar apa semua tu, dia lebih daripada kita. Tak apalah, dia hebat lebih kita tak ada hebat dah. Kita yang penting dapat ingat Allah, nak mati ni jadilah, ya Allah. Aku tak tertanding dengan orang, cuma aku tak nak lepaskan nama kau daripada hati aku. Cukuplah kita macam tu. Tak nak lepaskan Allah Ta'ala daripada hati kita. Sebab apa? Orang-orang yang bila dia ingat Allah, Allah akan ingat dia. Mudah-mudahan banyak nak dosa kita kena rebuih tak empuk besok, kena gantung naik balik tu badan kita semula beribu-ribu kali besok. Mudah-mudahan adalah sinar dia untuk masuk ke syurga pasal kita masih ingat dia. Ingatlah, yang menyebabkan seseorang itu tidak akan keluar selama-lamanya daripada api neraka itu apabila dia syirku billah, dia menyekutukan Allah. Kita tahu, kita tak tahu. Banyak mulut kita yang bercakap, kita tak tahu. Itu sebabnya kita sentiasa Allah. Tu saya bawa pengertian. Sama kita bertobat, sama kita ingatkan Allah. Sebab kita tak tahu bila tarikh kita mati. Dan kita tak tahu kita ni ahli syurga ke ahli neraka. Baik kita ingat Allah aja. Tak naklah kita tahu kita syurga ke neraka. Yang penting kita ingat Allah. Sebab kita yakin Rasulullah dah cakap, siapa sahaja yang ada iman dia setitik sahaja dekat dalam hati dia, pasti Allah akan keluarkan daripada api neraka yang cukup hebat tu. Cukuplah. Ingatlah Allah. Itu cara dia. Nak mengucap rukun syahadat tu bila kita bertobat dan ternampak kesalahan kita. Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita bercakap dia kan, kau ni apa ni? Orang buat macam ni, Allah Ta'ala punya. Tengok macam aku. Dah tengok macam aku pula. Sombong tu sifat Allah. Takabur tu sifat Allah. Kita pula sombong. Kan sifat Allah kita ambil. Maknanya kita dah menentukan dia dengan diri kita. Dah tak tahu dah.
Oh, aku sombong, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku terambil sifat engkau lah. Astagfirullahaladzim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kena lapaskan kat lidah untuk bertobat dengan apa yang kita cakap tadi. Tapi dalam hati kita ingat Allah, Allah, Allah. Kalau kita tak ingat Allah, macam mana kita nak tahu cakap kita ni betul ke salah? Tapi bila kita ingat Allah kat dalam hati, Allah akan ingatkan. Kau cakap apa ni? Ya Allah, ya Allah, minta ampunlah ya Allah. Aku tersalah cakap ni. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Jadi kita nampak istighfar bila apa dalam hati tu bercahaya mengingati Allah SWT. Cahaya petunjuk Allah tu akan sampai pada kita. Tu tujuan kita ingat Allah. Jadi terpulanglah pada kita. Benda ni senang ya. Ingat Allah senang. Tapi jangan persusahkan pula dengan kita menjelajah nak ingat Allah tu sampai kita pula Allah. Parahlah jawabmu. Kita ni betul berbadan. Kena ingatlah kita betul berbadan ni sedang ingat Allah. Biar Allah yang ingatkan kita pada dia. Daripada bermula dengan kita ingat dia, akhirnya dia yang akan ingat kita pada dia. Macam tu maksud dia. Biar dia yang ingatkan kita pada dia. Tu penyudah dia bagi seorang yang ingat Allah, maka Allah akan tarik dia untuk ingat dia. Bila dah Allah Ta'ala tarik dia untuk ingat dia, tak ada benda yang boleh mengancam nyawa dia lagi dah. Pasal apa? Dia dah serah di bulat-bulat pada Allah Ta'ala. Ni tinggal 3 hari lagi ni kan. Inilah kita nak berubah yang sebelum kita masuk takbir raya besok, keluarnya setan iblis dan kita tak dapat rasa seronok macam sekarang ni dah. Dia akan kacau hati sanubari kita. Jadi sebelum dia masuk ni, baik kita ingat Allah. Allah dah 3 hari ni kita ingat Allah. Aku ni banyak dah buat maksiat. Aku ni banyak langgar syariat. Aku ni dah banyak tak dengar cakap-cakap apa ni ulama dah ni. Aku mengatur ulama pula ni. Aku bertobat ya Allah. Sekarang aku tak nak lah cerita lain. Aku nak ingat kau je lah. Apa benda lagi? Nak ingat fiqah, nak ingat tauhid apa semua. Kita tak erti pun. Kan? Ingat Allah je lah. Allah, Allah, Allah. Lepas tu kita buatlah solat, buatlah puasa, buat apa semua. Apa tu mulut jaga, tutup, jangan kata orang. Sebab kita sendiri pun tak betul. Nak kata orang apa? Kita sendiri jahil lah. Nak kata orang apa kan? Jadi kita ni lah berkumpul ramai sebagai seorang yang jahil, sebagai seorang yang biadab, sebagai seorang yang kasar, sebagai seorang yang tak sopan, sebagai seorang yang kurang ajar, sebagai seorang yang zalim, sebagai seorang yang penuh hina lah kita ni. Kita berkumpul lah dengan kehinaan ni. Jadi kita nak keluarkan diri kita pada kehinaan ni. Sebab apa? Allah Ta'ala kata apa? Walillahil izzatu jami'an. Hanya izzah itu pada Allah Ta'ala. Makna kemuliaan itu milik Allah SWT. Kita lah nak cari kemuliaan tu. Makna kita sedang hina dan menghinakan diri. Kita dah lah hina. Kan? Kejadian kita daripada air mani. Dah lah hina. Lepas tu darah. Darah tu berhukum dia najis kan? Daripada najis, daripada mani, daripada tanah yang busuk. Itu kita ni. Itu hina dari segi kenyataan hidup kita. Lepas pula kita hina dengan kita menunggang-langgangkan perkara uramu kat dalam diri kita. Lagilah hina. Lepas tu, dah lah kita hina diri kita. Orang lain lah yang buat baik, kita hina dia. Kau sudahlah. Setakat pergi masjid je. Setakat pakai tudung je. Setakat kau baca Quran je. Setakat pakai tayab je. Setakat pakai jubah je. Ya Allah. Jahat betul mulut kita ni kan. Mana ada salah pada jubah, pada serban. Mana ada salah pada janggut. Mana ada salah pada Quran. Salah orang tu, sifat orang tu. Kita semua pakai kata je kita bercakap. Mulut ni hina betul. Dah lah kita hina. Kita menghina lagi. Apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Na'uzubillah misalnya. Bertipu-tipu hina kat kita. Tu Allah Ta'ala cakap apa? Kemuliaan itu pada dia. Di sisi dia kemuliaan tu. Jadi nak tuntut kemuliaan kena jual diri kita dulu. Ni kita jual ni. Ya Allah. Aku nampaklah aku ni hina, aku ni busuk, aku ni jahat, aku ni nakal, aku ni biadab. Segala aku nampak ya Allah. Sekarang aku nak berubah lah. Mudah-mudahan Ramadan kali ni aku dapatlah insafkan diri aku ya Allah. Aku nak berubah lah. Jadi awal-awal aku nak insaf ni, aku nak ingat kau lah ya Allah. Daripada aku ingat apa-apa benda yang kat luar sana, nak ke rumah, nak ke bini bunda, nak apa semua ni, daripada semua tu baik aku ingat kau saja. Sebab kau saja yang kekal abadi. Baik aku ingat kau. Daripada aku ingat berangan je nak kayu tak kekayu, berangan je nak berbini tak berbini, berangan je nak beranak tak beranak,
berangan dia nak berkereta besar, berkereta sport apa semua, tak ada dapat. Baik aku ingat kau yang dapat kat aku. Hanyalah engkau ya Allah. Mudah-mudahan ada kemuliaan daripada kau tu dapat kau turun pada aku. Muliakanlah diri aku yang hina ni ya Allah. Jadi bersama-samalah kita bertanggungjawab untuk bawa diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni dia 3 hari dia lagi kan untuk kita mengakhiri bulan Ramadan ni. Jadi kita rasakanlah macam mana sedihnya kita nak melepaskan bulan puasa yang telah memberikan 1001 penawar penyakit dalam diri kita ni, yang telah pun menginsafkan diri kita tentang diri kita ni, ya. Jadi kita insaflah pada bulan Ramadan ni sebelum datangnya kematian kita. Bila dia datang kita tak tahu. Tapi bulan puasa, bulan Ramadan 3 hari lagi nak selesai. Jadi sebelum selesai tu kita selesaikanlah apa yang belum selesai kat kita, sebab dalam takbir saja iblis tu mula menempati hati, jantung hati kita, menempati mata-mata kita, menempati otak kita, menempati telinga kita balik, semua tempat dia duduk balik. Maka ditakuti kita masa tu kita roboh balik, kita pulih macam mana biasa kita buat hina sebelum ni, hina juga kita bila dah keluar Ramadan. Malanglah kita nampak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dah 7.59 dah. Kita punya jadual kita cuma pukul 7 sampai pukul 8. Cukuplah kita punya sembang talqin kita pada hari ini. Banyak menceritakan kemuliaan itu milik Allah. Maka kita lah yang nak bertanggungjawab untuk mengejar kemuliaan tu. Kita tak dapat nak jadi baik macam orang yang dah bangun tengah malam buat macam-macam semua tu. Lepas tu tak dapatlah kita nak pergi mengikuti kelas-kelas agama apa semua tu, ya. Tapi paling tidak pun ada YouTube, kita boleh tengok YouTube ustaz-ustaz yang terpilih tu, lepas dapat kita mengaji kan dekat mana pun. Lepas tu kita tak dapat nak baca Quran. Hafalkan Qul Huwallah tu, senang ya Qul Huwallah tu, Allah Ta'ala bagi kita mudahkan 3 kali satu hari lah kita bacakan tu. Mudah-mudahan setiap hari Allah Ta'ala kira kita dah baca 30 juzuk Al-Quran. Jadilah kita tak dapat setanding macam orang-orang tu. Kita buat sedikit je, tapi hari-hari kita nak buat kan. Kita nak buat Allah tu yang kena sentiasa menyebut nama dia. Sebab apa? Buat apa kita nak menyebut lain kan? Kat dalam hati kita baik sebut nama Allah. Itu yang lebih baiknya. Ada pahala ko, tak ada pahala ko, peduli apa? Sekarang ni Tuhan tu Allah, Tuhan kita. Jadi kita je yang nak letak, nak apa had dia kat dalam hati kita. Kita menyebut nama dia saja. Sebab dia cakap dalam Quran, kau ingat aku ingat kau. Lah. Orang ni kata tu salah lah apa semua, lantak kau lah. Kau yang salah besok, kau jangan. Kau dah mayat kau terkeluar tercampak dekat bumi besok, kau punya pasal. Aku tak nak ikut kau. Aku nak, biarlah aku jahat, tapi aku masih lagi dikebumikan dalam tanah masih terima aku, walaupun aku busuk, walaupun aku terbakar, walaupun kena beduk, kena apa besok, penting aku ditanam dekat dalam tanah, tak keluar lagi. Orang macam ni yang melarang orang daripada mengingati Allah ni, siaplah, tentah tak diterima besok, keluar dekat tanah balik. Kita tak nak jadi macam tu. Jadi sama kita berdoa ya, keberkatan daripada bulan Ramadan ni kita berubahlah. Kita sedarlah kita ni adalah seorang yang hanyut di dalam keduniaan kita. Jadi kita nak berubah, kita nak jadi orang Islam yang benar-benar Islam, yang bertuhankan Allah, dan lalu kita menyebut dalam kita nama dia Allah, 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 dan kita nak berubah. Kita tak dapat nak baca Quran, kita tak dapat nak berzikir beribu-ribu, kita tak dapat nak itu kelas itu tadi. Jadi kita gunakan apa yang terengkas boleh kat kita. Apa yang terengkas, paling tidak ada ingatan kita pada Allah kat dalam hati kita. Allah, Allah, Allah pun jadilah bawa ke mati. Mudah-mudahan bila kita mengembuskan nafas nanti akan terkeluar juga nama siapa? Allah.
Cukup setakat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqwallahu minkum.